سنجد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين صبحتك بنور النبي مسيتك بأنا البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بأنا البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت حبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي مهداها أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت دمع الحنين عند المقام كفاك وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت لفرش ورود الحب وازرعها في الروح ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله ده العشق فيك يا بي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Taala pilih kita pada pagi ni waktu subuh. Hari ni berapa hari bulan? 7 Zulhijjah. Bermakna kita dah seminggu berada dalam bulan Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bersumpah dengan demi waktu fajar dan juga malam yang 10. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu subuh dan malam yang 10. So kita berada pada waktu subuh dan pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada kelebihan demi kelebihan dekat situ.
Tambah pula lagi Allah beri taufik pada kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, kita membaca kitab azkar, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah pilihan daripada Allah yang menyebabkan kita rasa sangatlah beruntung. Dan kita rasa sangatlah bertuah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Kita tahu manusia dekat muka bumi ni sangat ramai. Sangat ramai orang atas dunia ni. Tapi Allah Taala pilih kita. Jadi ini adalah salah satu daripada sebab yang menyebabkan pagi-pagi ni kita tambahkan syukur kita pada Allah Taala. Kuliah kita adalah kuliah bersama dengan sahabat-sahabat daripada Masjid Kota Damansara, kuliah kitab Al-Azkar. Kita sampai kepada tajuk yang ini ya. Encik Johari dah tolong tuliskan. Buku intim sambung muka surat 274. Fasal disunahkan untuk bertakziah kepada seluruh keluarga si mati dan kaum kerabatnya. Masih lagi bincang bab takziah. Pada bulan lepas kita dah bincang tentang takziah ni, apa hukum dia. Kan? Kemudiannya kita bincang juga berapa hari yang kita boleh memberikan takziah. Bila yang kita disunatkan untuk menyampaikan ucapan takziah. Dan yang ni semua kita dah bincang pada bulan lepas. So hari ini kita akan sambung insya-Allah tajuk yang ataupun sambungan kepada tajuk yang sebelum ini, iaitu fasal disunahkan untuk bertakziah kepada seluruh keluarga si mati dan kaum kerabatnya. Saya besarkan insya-Allah supaya boleh baca dengan jelas. Saya baca dalam bahasa Arab dia dulu insya-Allah macam biasa. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا به في الدارين آمين. قال فصل في استحباب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه. قال ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار الرجال والنساء إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. قال أصحابنا وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد. Disunatkan ataupun kalau kita boleh terjemah dengan lebih tepat, digalakkan, dilihat baik untuk mengumumkan takziah kepada seluruh ahli keluarga si mati dan saudara maranya, kaum kerabatnya, baik yang tua maupun muda, baik yang lelaki maupun wanita, kecuali orang perempuan yang masih lagi belia, masih muda remaja, ia hanya ditakziahkan oleh mahramnya, mahram dia saja cukup. Berkata ulama kami, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bertakziah kepada orang soleh, orang yang lemah, orang yang lemah daripada menanggung musibah, dan juga anak kecil lebih-lebih lagi ditekankan. Okey. Lebih-lebih lagi dituntut. Maksudnya kat sini Okey, apa maksud apa yang perbicaraan kita pada hari ini? Okey. Takziah ni kita umumkan kepada semua. Maknanya tak kira lelaki perempuan, tak kira orang tua ataupun budak, hatta kepada seorang budak sekalipun kita ucapkan takziah. Dan bila kita ucapkan takziah ni pula disebutkan hanya kecuali kepada orang perempuan yang muda kerana dikhawatiri fitnah. Takut jadi fitnah, takut jadi maurat pula tak pasal-pasal. Elok-elok nak takziah sebab orang tu meninggal, sekali tiba-tiba jadi maurat pula. Jadi elakkan. Ini maknanya daripada orang lelaki lah. Kalau dari orang perempuan tak ada masalah lah. Kalau orang perempuan kepada orang perempuan tak ada masalah. Tapi orang lelaki yang dewasa kepada orang perempuan yang masih lagi muda remaja, maka yang lelaki tak payahlah ucapkan takziah kepada orang perempuan tu, kecuali kalau memang aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Mungkin sebab orang lelaki tu adalah orang yang memang pemimpin contohnya, ataupun orang soleh dalam kampung tu, imam kampung contoh kan, ataupun tok guru kan. Kalau dia nak ucapkan takziah,
tidak ada fitnah dekat situ, maksudnya orang pun faham kan. Dan juga mungkin juga kerana hubungan persaudaraan, tu tak ada masalah. Ataupun dari sudut kita kata mungkin jiran yang memang rapat sangat-sangat dan sebagainya kan, memang tidak ada syak wasangka lagi dah dekat situ, yang itu tak ada masalah. Tapi kalau ada boleh menimbulkan syak wasangka, maka tak perlulah nak ucapkan takziah kepada orang perempuan yang muda. Okey. Seterusnya, banyak-banyak ucapan takziah, laki, perempuan, tua, muda dan sebagainya. Ada 3 golongan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang lebih-lebih lagi dituntut kita ucapkan takziah kepada mereka. Yang pertama disebutkan orang yang soleh, orang-orang yang baik kan, orang yang baik, orang soleh yang kehilangan ahli keluarga dia. So kita ucapkan takziah kepada dia. Yang keduanya adalah kepada orang yang kita nampak lemah. Maknanya dia ni memang susah nak hadap kematian tu. Dia memang tak boleh nak terima, ataupun dia jadi lembik, lemah, longlai bila berhadapan dengan musibah. Kan? Ada orang kan dia strong. Ada orang dia memang memang tak boleh nak terima benda tu dan sebagainya. Jadi orang yang tak boleh terima lebih lagi dituntut untuk kita ucapkan takziah kepadanya berbanding dengan orang yang strong. Yang ketiga adalah budak. Kerana budak juga biasanya susah untuk menerima satu. Yang keduanya, budak dia lebih memerlukan kepada perhatian dan kasih sayang. Kan? Budak-budak lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang. Lagi-lagi yang meninggal siapa dia? Bapak dia, mak dia kan. Dia tiba-tiba dah jadi anak yatim kan. Kita biasa tengok isu-isu sekarang ni waktu Covid ni kan, kita nampak anak-anak yang mak bapak meninggal waktu Covid. Memang kita, ya Allah, kita tengok macam mana kawan-kawan yang lain ataupun staf-staf kesihatan kita tolong konsol, tolong sabarkan budak tu dan sebagainya, tenangkan budak tu. Ini merupakan sunnah dan memang lebih-lebih lagi dituntut kan, untuk kita ucapkan takziah kepada seorang kanak-kanak. Okey, terus kita pergi kepada fasal yang berikutnya insya-Allah. Fasal makruh duduk-duduk dalam memberi takziah. Bukan memberi takziah. Duduk-duduk untuk takziah. Duduk-duduk untuk takziah, bukan duduk memberi takziah. Minta tolong betulkan terjemahan ini. Bukan duduk dalam memberi takziah, tapi duduk dalam bertakziah. Okey. Maksudnya nanti kat bawah tu disebut maksud dia. Kita baca dekat bawah tu ya, terus baca terjemahan apa maksud dia. Imam Asy-Syafi'i qala Syafi'i wa ashabuna rahimahumullah yukrahu al-julusu li ta'ziyati qalu wa na'ni bil julusi ay yajtami'a ahlul mayyiti fi baitin liyaqsidahum man arada at-ta'ziyata bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim wala farqa baina ar-rijali wan nisa'i fi karahati al-julusi laha sarraha bihi al-mahamili wa naqalahu an nass asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات فإنه محدث وثبت في الحديث الصحيح إن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. Okey, apa dia? Imam Syafi'i dan juga para ulama mazhab Syafi'i mengatakan duduk-duduk untuk menerima takziah hukumnya makruh. Mereka berkata yang dimaksudkan dengan duduk-duduk di sini adalah keluarga si mati. Keluarga si mati yang berkumpul di satu tempat ataupun di satu rumah supaya orang datang ramai-ramai untuk bertakziah kepada mereka. Dan bahkan sewajarnya untuk mereka mengerjakanlah hajat ataupun keperluan masing-masing, tidak kira antara orang lelaki ataupun orang perempuan. Hukum dia makruh. Pendapat ini dijelaskan oleh Al-Mahamili, ulama dalam mazhab Syafi'i, dan beliau menakalkan daripada nas Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan hukum ini adalah makruh tanzih. Makruh tanzih.
maknanya dia bukan haram, dia makruh, yang maknanya kalau elakkan lebih baik. Dan hukum makruh ini kalau tidak ditambah pula dengan perkara bid'ah lainnya, perkara baru yang lainnya. Jika ditambah padanya perkara yang lain daripada bid'ah yang haram, bid'ah ni macam-macam. Tapi kalau ditambah dengan bid'ah yang haram, sebagaimana yang terjadi pada adatnya, maka hukumnya adalah haram, termasuk daripada perkara yang tercela kerana dia adalah sesuatu yang baru. Dan dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Setiap perkara yang baru yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita perhatikan apa maksud kat sini ni. Maksud kat sini, kalau tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang kita boleh tengok kepada bangsa ataupun agama-agama lain selain daripada agama Islam, ataupun kaum-kaum yang lain, kadang-kadang kita boleh tengok. Diorang ada satu majlis, satu seremoni yang mana selepas daripada jenazah tu dah selesai dikebumikan, kan? Ataupun kadang-kadang sebelum dikebumikan pun lagi, mereka akan ada satu majlis untuk berkumpul, makan-makan, minum, supaya keluarga si mati itu dah duduk untuk orang datang bagi condolence, bagi ucapan takziah kepada keluarga si mati. So keluarga si mati ni jadi host, buat macam sikit jamuan supaya orang datang untuk mengucapkan takziah kepada mereka. Khusus majlis tu majlis takziah. Jadi apa hukum dia? Adakah haram? Jawapannya tak. Dia tidak haram. Tetapi hukumnya makruh. Kenapa hukum dia makruh? Sebab dia menguat-nguatkan lagi kesedihan. Dia menyebabkan lagi kesedihan. Nanti kan duduk sama-sama bercerita pasal orang yang mati tu. Jadi dia menambah-nambahkan lagi kesedihan kepada keluarga si mati. Jadi hukum dia makruh. Dan ada lagi lah beberapa hikmah yang lain yang menyebabkan hukum dia makruh. Makruh ni kalau buat dosa ke? Tak berdosa. Tapi kalau tinggalkan lebih baik. Maknanya kalau tinggalkan dapat pahala. Itu pun kalau tak ditambah dengan sesuatu yang bid'ah yang haram. Perhatikan, Imam Nawawi sebut bid'ah yang haram. Kalau ditambah dengan al-bid'ahil muharramah. Bid'ah ni ada yang harus, ada yang wajib, kan? Ada yang haram. Jadi bid'ah yang haram, maksudnya contohnya perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan syariat terus. Bila keluarga, bila si mati itu dah meninggal dunia, dia orang berkumpul ramai-ramai bercampur aduk lelaki perempuan. Ataupun yang perempuan sampai terbuka aurat. Ataupun sampai menjerit-jerit, meratap-ratap pemergian si mati. Atau ini semua perkara-perkara bid'ah yang haram. Perkara-perkara bid'ah yang haram. Jadi perkara bid'ah yang haram, maka menyebabkan hukum yang tadinya makruh, dia jadi haram. Asalnya kan hukum dia makruh, tapi dia boleh jadi haram sebab ada perbuatan yang haram dekat situ. Ini yang dimaksudkan dengan hadis inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Bukannya semua perkara kita boleh masukkan dalam hadis ni. Maksud dalam hadis ni adalah perkara-perkara baru dalam agama yang bercanggah dengan agama itu sendiri, yang bercanggah dengan syariat itu sendiri. Hari ini saya perhatikan ramai, bukan ramailah, ada segelintir kecil sebenarnya, asatizah yang dia suka nak mempersoalkan, nak menghukum tentang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, dan semuanya seolah-olah dibantainya haram. Hatta kalau orang baca Yasin malam Jumaat sekalipun, itu pun nak dibantainya. Kan? Saya nampak ada sebahagian tu mengajar kat Masjid Kota Damansara tu. Saya nampak ada. Jadi jaga-jaga. Kan? So, perhatikanlah isu ni. Jadi, Imam An-Nawawi secara jelas sebut, kalau ada bid'ah yang diharamkan, barulah jadi haram. Maknanya bid'ah ni ada saja yang tidak diharamkan. Kalau bid'ah yang tak diharamkan, maka tak jadi haram perbuatan tu. Contoh apa dia? Kumpul-kumpul untuk tahlil. Kumpul-kumpul untuk tahlil, dia tak jadi bid'ah yang haram. Dan dia bukannya termasuk dalam fasal yang ini. Fasal yang ini ni memang duduk-duduk untuk menerima takziah. Okey, dia duduk. Duduk. Nanti orang pun datang, salam dengan dia, takziah cik. Takziah cik. Kalau boleh, salam tu biarlah ulur sekali duit, contohnya. Jadi duduk tu semata-mata untuk menerima takziah saja. Yang itu hukum dia makruh. Itu pun tak haram. Itu makruh hukum dia. Lebih baik kamu bergeraklah, buatlah apa benda keperluan yang kamu nak.
Kamu nak pergi kedai, kamu nak pergi kerja, pergi. Kan? Jangan duduk untuk menerima ucapan takziah. Itu hukum dia makruh. Bukan haram, makruh. Okey. Jadi yang itu dekat tempat kita dia tak ada sangatlah. Dekat tempat kita tak dibuat. Dekat negara Arab kadang-kadang dibuat juga. Tapi kalau bangsa lain, tu biasa buat. Bangsa lain biasa buat. Dia memang duduk majlis tu khusus untuk menerima takziah saja. Kalau kita biasa kumpul untuk apa? Biasa kita kumpul untuk baca tahlil. Kumpul untuk baca tahlil dia bukan kumpul untuk takziah. Kan? Sebab kadang orang dah ucap takziah sebelum tu lagi, daripada hari pertama orang meninggal kan, tahlil kita buat kadang 3 malam, kadang kita buat 7 malam dan sebagainya. Tak ada masalah. Kan? Sebab itu berkumpul untuk zikrullah, berkumpul untuk mengingati Allah, berkumpul untuk membaca zikir, membaca wirid dan berdoa, mendoakan si mati. So doakan si mati tak ada masalah. Duduk-duduk untuk berzikir tak ada masalah. Yang makruh adalah duduk-duduk betul-betul untuk takziah. Yang itu yang makruh. Yang ini yang sebahagian segelintir puak ni tak faham. Kan? Dia ambil perkataan Imam Nawawi ni, dia terus kata, oh ini menunjukkan dalam mazhab Syafi'i sendiri tahlil tu tak dibenarkan. Oh, pandai-pandai dia. Kan? Yang dimaksudkan yang tak dibenarkan adalah duduk-duduk untuk menerima takziah. Itu pun bukan haram, itu hukum dia makruh. Ini nas daripada Imam Syafi'i sendiri. Kan? Ini julus li ta'ziyah. Berbeza dengan julus di zikrillah. Duduk-duduk untuk mengingati Allah. Kan? Al-ijtima' fi zikrillah, berkumpul-kumpul pada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lain. Duduk-duduk mengingati Allah ni ulama tak bahas kan. Silakan buat. Sebab daripada zaman Nabi SAW lagi biasa para sahabat berkumpul untuk mengingati Allah, untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah satu perbuatan yang sangat baik. Perkumpulan-perkumpulan mengingati Allah adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang para malaikat pun menaungi mereka. Jadi bezakan antara dua tajuk tersebut. Okey, kemudiannya kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu fasal pada ucapan ataupun anjuran ucapan lafaz takziah. Okey, kita nampak kat sini anjuran ucapan lafaz takziah. Anjuran ucapan lafaz takziah maksudnya apa? Ni nak baca apa ni? Kalau takziah ni kita nak sebut apa? Kadang-kadang dekat WhatsApp dan sebagainya pun kadang kita tak tahu nak sebut apa. Okey. Banyak orang macam ni tak sure lah. Nak baca apa waktu takziah ataupun nak cakap apa. Kan habis-habis pun my condolence gitu je lah. Ataupun takziah bro. Takziah kan. Ada setengah Al-Fatihah. Al-Fatihah je. Al-Fatihah tu bagus dibaca. Bukannya ditulis macam tu je. Bukannya bila orang meninggal je Al-Fatihah. Baguslah bagus kalau nak mengingati, nak ingatkan orang lain untuk baca Al-Fatihah juga. Itu bagus. Tapi sebenarnya itu bukan lafaz takziah. Kalau kita dengar kawan kita bagi tahu dia ada kehilangan seseorang, kematian dalam keluarga dia, kita patut ucapkan takziah, bukannya Al-Fatihah. Okey? Saya perhati benda ni banyak dekat Facebook, dekat WhatsApp group dan sebagainya kan. Bila orang pun tulis dekat Facebook, dia kata mak dia meninggal dunia kerana COVID-19 apa semua gini-gini. Cuba kita tengok kat ruangan komen, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ada yang tulis Al-Fatihah lengkap apa semua kan. Ada tulis Al-Fatihah dalam kurungan dibaca kan. Jadi yang pentingnya dibaca Fatihah tu betul. Baca Fatihah, niatkanlah mudah-mudahan pahala tu sampai kepada si mati, ataupun doakanlah agar pahala bacaan Al-Fatihah itu sampai pada si mati. Al-Fatihah kan Quran, zikir. Bila kita membaca Fatihah, membaca Quran, kita boleh niatkan untuk si mati, tak ada masalah. Ini mengikut jumhur fuqaha, kan? Tak ada masalahnya untuk baca Fatihah. Tapi untuk orang yang kematian tu, bukan itu yang kita cakap pada dia. Bukan kita cakap dengan dia Al-Fatihah bro. Bukan begitu. Yang kita patut cakap adalah ucapan takziah. Tapi apa ucapan takziah yang terbaik? Macam mana lafaz yang terbaik? Jadi kita pergi kat sini. Apa Imam Nawawi sebut dalam bahasa Arabnya dulu, kita baca qal faslun fi bayani lafzi ta'ziyah wa amma lafzu ta'ziyati fala hajra fihi fa bi ayyi lafzin azza hasalat. Adapun takziah itu adalah ataupun lafaz takziah itu, maka tidak ada halangan padanya, maknanya dengan lafaz apa sekalipun dia mengucapkan takziah,
maka berhasillah takziah itu. Maknanya apa saja ucapan yang namanya takziah boleh. Ya? Sama ada kita gunakan perkataan takziah tu sendiri. Takziah bro. Takziah akhi. Takziah kawan. Takziah. Ya? Boleh. Nak sebut bahasa Inggeris, my condolence. Boleh. Ataupun nak sebut moga Allah merahmati ibu kamu, contohnya, pun boleh. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa dia, pun boleh. Moga Allah golongkan dia di kalangan orang yang soleh, al-muqarrabin, contohnya kan, salihin, al-muqarrabin. Boleh, tak ada masalah. Kan? Boleh untuk kita sebutkan semua lafaz-lafaz tadi. Maknanya lafaz tu tidak terhad kepada satu lafaz sahaja. Tetapi, yang bagusnya, ulama mazhab Syafi'i mengatakan, wastahabba ashabuna ay yaqula fi ta'ziyatil muslimi bil muslimi a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ini nombor satu. Apa dia? Jadi orang Islam yang bagi ucapan takziah tu orang Islam, yang menerima takziah tu pun orang Islam. Maknanya yang ada kematian dalam keluarga dia tu contohnya pun orang Islam juga. Jadi orang Islam kepada orang Islam. Maka ini bacaan dia. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Siapa yang rasa susah nak hafal terus, boleh screenshot siap-siap yang ni. Buat handphone kita dalam bentuk landscape, dia jadi besar. Lepas tu terus screenshot. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ini bagus kalau kita boleh baca. Apa dia? Moga-moga Allah mengagungkan pahalamu, memperbaiki keadaan takziahmu dan mengampuni mayatmu, mengampuni si mati. Jadi kita doakan dalam bentuk pelbagai. Perhatikan doa ni, subhanallah. Doa ni kalau kita tengok, dia memang betul-betul memberi kesan yang baik kepada keluarga si mati. Kan? Sebab didoakan pahala yang besar dulu. Kita bukan kata aku kesian kat kau, I feel you. Bukan semata-mata begitu. Bukan semata-mata kita tunjukkan kesian, tetapi kita ubah mindset itu kepada pahala. Moga Allah mengagungkan pahala kau. Jadi orang yang tengah bersedih, dia sedikit sebanyak dirawat hatinya dengan mengingati pahala. Kalau orang tu orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, bila dia dengar pahala, benda tu adalah big deal bagi dia. Benda tu besar, benda tu aku tak boleh nak biarkan. Aku tak boleh nak perlekehkan. Ini bab pahala ni. Besarkan pahala pula tu. Maknanya orang datang, doanya, moga Allah besarkan, agungkan pahala kau. Dan keadaan kau sekarang ni, keadaan takziah ni, keadaan kau dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kematian keluarga ni, Allah baiki. Wa ahsana azaak. Maknanya tak adalah benda-benda buruk berlaku. Tak adalah pula benda-benda haram berlaku ketika ni. Wa ghafara limayyitik, dan moga Allah mengampunkan si mati. Moga Allah mengampunkan si mati. Perhatikan satu lagi. Kan, kita doakan keampunan pula untuk si mati. Kan komplit sebenarnya doa ni. Doa ni sangat komplit. Pendek tapi komplit. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Boleh saja nak sebut azzamallah ataupun a'zamallah. Okey. So a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Tapi kalau kita memang orang Islam. Orang yang menerima takziah tu pun adalah orang Islam. Bukan pasal keluarga. Orang yang menerima takziah tu pun orang Islam, dan si mati tadi tu pun orang Islam juga. Orang Islam juga. Kita bagi takziah kepada seorang Muslim. Okay, kita bagi takziah kepada seorang Muslim, dan yang meninggal pun orang Islam juga. Salah sebenarnya ni. Terjemahan ni salah. Terjemahan salah. Tolong betulkan Bukan yang memberi takziah tu orang Islam.
kita bagi takziah kepada orang Islam dengan kematian orang Islam lain. Kalau ada terjemahan dalam cetakan yang lain boleh tengok Ta'ziyatul muslim bil muslim. Maknanya ta'ziyatul muslim, kita mengucapkan takziah kepada seorang muslim dengan kematian seorang muslim juga. Faham Kita bagi takziah kepada seorang muslim yang mana kematian seorang muslim juga. Maknanya mak dia orang Islam, bapak dia orang Islam, yang meninggal tu orang Islam. So bagi takziah kepada orang Islam dengan kematian orang Islam juga. So ini bacaan dia. Yang nombor 2, ni pun kena betulkan lah. Nombor 2, nombor 3 semua kena betulkan. B, C semua kena betulkan. Apa dia? Seorang Muslim, bukan seorang Muslim, yang bagi takziah memanglah Muslim. Kita memang orang Islam. Kita bukan cerita orang kafir yang bagi takziah. Ni kita cerita tentang orang Islam lah. Cuma orang Islam bagi takziah kepada orang Islam juga, tetapi dengan kematian orang yang kafir. Faham? Maksudnya keluarga dia tu yang meninggal tu orang kafir. Maknanya seorang yang bertakziah kepada seorang Muslim dengan sebab kematian seorang yang kafir. Faham? Jadi tolong betulkan wording ayat ni memang salah besar ni terjemahan ni. Allah, saya tiap-tiap bulan mengajar kitab ni mesti kerja betulkan terjemahan je kan. Sangat banyak perlu dibetulkan terjemahan ni. Kena tegur betul pada intim. Minta tolong betulkan. Minta tolong semak balik daripada awal sampai habis sebenarnya buku ni. Buat cetakan baru. Okey. Apa dia? Seorang memberikan takziah, mengucapkan takziah kepada orang Islam lain dengan kematian seorang kafir. Bil kafiri. Apa dia? A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. Moga Allah mengagungkan pahalamu dan memperbaiki keadaan takziahmu. Apa beza dengan nombor 1 tadi? Nombor 1 tadi ada mengampunkan mayatmu. Maknanya mengampunkan si mati. Dekat nombor 2 tak ada doa pengampunan kepada si mati. Kenapa tak ada doa pengampunan kepada si mati? Kerana si mati seorang kafir. Kalau orang kafir, mana boleh kita doakan pengampunan untuk dia? Kan? Kita tak doakan keampunan untuk si mati yang kafir. Jadi kita sebut saja a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. Selesai. Sebab si mati tu orang kafir. Contoh, kadang ada kawan kita bapak dia bukan Islam sampai meninggal dunia. Kita tahu bapak dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka kita pergi ziarah dia, kita doakanlah moga-moga Allah mengagungkan pahala engkau. Sebab tetaplah pahala sebab yang ngasih anak tu Islam. Dia tetaplah dapat musibah bila bapak dia meninggal. Sedih sangat-sangat. Tapi mudah-mudahan kau dapat pahala besar, pahala kau atas musibah yang melanda ni. Azamallahu ajrak. Okey, yang ketiga wafil kafiri bil muslim. Ini terjemahan yang salah juga. Bukan seorang kafir bertakziah kepada orang Islam. Fil kafir maksudnya kita bagi takziah kepada seorang kafir. Okey. Kita pergi kepada kawan kita yang non-Muslim, kawan kita yang kafir, kita bagi takziah kepada dia atas kematian keluarga dia yang Muslim. Bil Muslim. Fil kafiri bil muslimi. Bagi takziah kepada orang kafir yang kematian keluarga yang Muslim. So apa yang kita nak doakan? Kita tak boleh doakan part yang pertama, a'zamallahu ajrak tu. Tapi part yang kedua dengan ketiga kita boleh doakan. Ahsanallahu azaak wa ghafara limayyitik. Moga Allah memperbaiki keadaan kau, keadaan takziah ni bagus dan mengampunkan dosa si mati. Sebab si mati Islam. Cuma kita tak boleh sebut mengagungkan pahala engkau sebab engkau tu bukan Islam. Kan? Kadang-kadang kan ada juga kawan-kawan kita macam tu. Jiran saya pun ada. Kadang keluarga dia Muslim, dia bukan Islam. Keluarga dia ada Islam. Kan? Adik-beradik dia ke, adik-beradik ipar dia dan sebagainya semua Islam kan. Jadi bila dia kematian keluarga dia tu, kita pergi bagi takziah dan sebagainya, kita tak boleh minta pahala untuk dia sebab dia bukan Islam. So cara dia apa dia? Moga Allah memperbaiki keadaan kau dan mengampunkan dosa si mati. Okey. Dan yang keempat, di takziah kafir dengan kafir. Bukan kafir bertakziah kepada kafir, betulkan juga itu. Takziah kepada seorang kafir kerana kematian seorang kafir.
Apa dia? Akhlafallahu alaik wala naqasa adadak. Akhlafallahu alaik wala naqasa adadak. Moga Allah menggantikan untuk engkau. Akhlafallahu alaik. Moga Allah menggantikan untuk engkau. Wala naqasa adadak, dan tidak mengurangkan bilangan engkau. Bukan bilangan pahala. Allah, apa terjemahan macam ni? Na'udzubillah. Mana boleh bilangan pahala pada orang kafir? Kita tengah bercakap orang kafir, tiba-tiba bilangan pahala. Okey. Semoga Allah menggantikan untukmu dan tidak mengurangi bilanganmu. Bilanganmu maksudnya kan ahli keluarga dia ada meninggal. So janganlah maknanya kurang di kalangan ahli keluarga engkau. Kan? Allah ganti balik, minta Allah mudah-mudahan Allah ganti yang lain. Kan? Ada anak meninggal, Allah ganti ke anak yang lain. Kan? Macam itulah maksudnya, bukan maknanya doa yang baik-baik lah, doa yang baik-baik. Tapi kita tak boleh doakan keampunan, kita tak boleh doakan pahala untuk dia. So part yang pertama dengan part yang ketiga kita tak boleh nak doakan dia. Si mati pun kafir juga. Boleh tak kita ucap takziah kepada orang bukan Islam? Boleh, tak ada masalah. Kan? Tetapi orang bukan Islam, cara kita doakan tu berbezalah dengan cara kematian tu orang Islam juga. Wallahu a'lam. Okey, soalan. Kita baca soalan. Matahari pun dah nak naik dah ni. Assalamualaikum Ustaz. Kita tak boleh doakan pengampunan bagi orang kafir. Okey. Tapi kalau doakan selain daripada tu, contoh macam dia diberi hidayah atau dapat kerja yang baik, macam tu dibenarkan ke ya? Yes. Yang tu tak ada masalah. Macam tadilah doa yang terakhir yang kita baca tadi. Kan? Jadi kita doa-doakan kebaikan untuk dia yang bukan berbentuk pengampunan, bukan berbentuk pahala kan. Itu tak ada masalah. Sebab kita doakan dia baik-baiklah. Memanglah apatah lagi kalau doa dia dapat hidayah, doa dapat hidayah lagi penting, lagi patut kita doakan kan. Patut kita doakan kepada orang bukan Islam, lagi-lagi kawan-kawan kita. Kan kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, moga Allah, ya Allah bagilah petunjuk kepada dia, Allah bukakanlah pintu hati dia supaya dia menerima hidayahmu ya Allah. Doakan, tak ada masalah. Ataupun kerja yang baik ke, keluarga yang baik ke, anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan sebagainya, tak ada masalah. Doa-doa begitu tak ada masalah untuk orang bukan Islam, orang kafir. Kan? Yang tak boleh adalah melibatkan keampunan, sebab Allah Taala tidak akan ampunkan. Kan? Allah Taala ampunkan semua, tapi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa syirik yang mereka lakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan semua yang lain. So, berkaitan dengan dosa-dosa syirik ni Allah tak ampunkan. Jadi kita tak boleh minta doakan keampunan untuk dia. Yang kita boleh doakan supaya dia dapat hidayah. Itu tak ada masalah. Doakan kebaikan-kebaikan duniawi untuk dia pun tak ada masalah. Doakan kebaikan duniawi tak ada masalah. Habis ada juga orang tanya biasanya, Ustaz, kalau kita sebut RIP boleh tak? RIP. Perasan tak? Kalau orang bukan Islam biasa kita sebut RIP. 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 Apa maksud RIP? Bukan RIP RIB ya. Itu lain. RIP. RIP maksudnya rest in peace. Rest in peace. Berehatlah dengan tenang. Berehatlah dengan tenang ni tengok kepada makna kita. Makna doa kita tu apa dia? Apa tujuannya? Apa tujuan kita sebut? Maksud berehat dengan tenang. Kalau kita sebut berehat dengan tenang tu kepada ahli keluarga, maksudnya dia dah meninggalkan, korang tenang-tenang lah, relax-relax lah, rehat dengan tenang, tak ada masalah. Tapi kalau kita sebut pada si mati, kita kata berehatlah engkau dengan tenang, dengan erti kata dia tidak akan diazab, itu bahaya. Kan? Sebab dia syirik, memang dia akan diazab. Na'udzubillah. Jadi kita tak boleh minta pengampunan untuk dia. Tapi kalau kita doakan pula, minta supaya dia tenang, maksudnya berbanding dengan dekat dunia ni lagi banyak dia punya musibah, dekat dalam kubur nanti dia lebih tenang, dan kena azab juga tapi lebih tenang daripada dunia. Itu tak ada masalah.
Okay? Jadi tengok kepada makna tujuan ataupun ayalah apa tujuan kita sebut RIP tu. Rest in peace tu apa tujuan dia. Jadi kena perhatikan balik. Saya secara peribadi saya takkan sebut benda tu sebab risau disalah erti. Kan? Biasa kita gunakan perkataan my deepest condolence kan kepada keluarga si mati kan, bukan kepada si mati. Si mati bukan nak dengar kita cakap dah. Kan? Jadi kita sebut pada keluarga si mati kan, kita sebut je lah my heartiest and deepest condolence to you kan, kita sebut pada dia kan. Kita ada keluarga, kita ada jiran yang bukan Islam, ada satu orang seorang Hindu yang saya kenal dan bapa dia meninggal hari tu. Jadi bila saya tahu bapa dia meninggal, saya pun tulis message pada dia, saya kata my deepest and heartiest condolence and for you and your family for this sad moment, apa sebab kita sebutlah begitu pada dia kan. Jadi tak ada masalah yang tu. Jadi jaga-jaga sikitlah dengan perkataan RIP tu kan, rest in peace tu. Takut kita macam tersalah. Macam kita rasa macam dia dalam kubur nanti dia tenang, ke akhirat pun dia tenang. Boleh masuk syurga juga, na'udzubillah. Mana boleh kan? Orang syirik pada Allah Ta'ala, orang yang kafir mati dalam keadaan jelas kafir, tak bolehlah kita sebutkan begitu. Okay, wallahu a'lam. Jelas perkataan pembetulan pada kitab ni perlu dibetulkan. Kita baca dulu sikit hadis insya-Allah. Masa kita dah nak habis dah sebenarnya. Kita baca mungkin sempat satu hadis kot nak baca semua mungkin tak sempat. Kita baca satulah insya-Allah mengambil keberkatan. Wa bihi anuqal wa ahsanu ma yu'azza bih ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث. قلت فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى إن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية. ومعنى له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعه فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى فمحال تأخره أو تقدمه عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sebab bapa beliau juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya untuk memberitahu kepada baginda bahawasanya cucu baginda meninggal dunia. Cucu baginda meninggal dunia. Baginda pun bersabda kepada utusan itu, kepada utusan dia, tadi kan mengutus kan, jadi utusan tu lah. Bukannya dia sendiri jumpa Nabi SAW, tapi ada seorang yang bagi tahu, wahai Rasulullah, cucu tuan telah meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada utusan tadi, bagi tahu kepada anak aku tu, kau balik pada dia, kau cakap dengan dia bahawasanya Allah Ta'ala, ini perkataan dia, ini ayatnya, annallaha ataupun innallaha ta'ala anna lillah ataupun inna lillahi ta'ala ma akhadh, bagi Allah lah apa yang dia ambil, Allah yang memiliki apa yang dia ambil, walahu ma'ata, dan bagi Allah Ta'ala jugalah apa yang dia bagi. Semuanya sama ada yang diambil ataupun yang dibagi, semuanya adalah milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisinya dengan tempoh yang tertentu, ada tempoh yang tertentu. Famurha, dan bagi tahu kepada dia untuk bersabar, faltasbir wal tahtasib, bersabar dan berharap pahala daripada Allah. So perkataan yang kita sebutkan kepada keluarga si mati itu bermula daripada perkataan
anna lillahi ta'ala ataupun inna lillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Famurha ni tinggalkanlah kan. Inna lillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu sebutan kita kepada keluarga si mati. Apa dia? Allah punya apa yang dia ambil, Allah punya juga apa yang dia bagi. Dan kat bawah dia ada penerangan dia lah, tapi maksud yang samalah dengan apa yang kita sebutkan jadi tak kisahlah, Allah yang bagi pinjam kat kita, Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan semua sekali ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya dan semua pula ada tempoh yang tertentu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua perkara di sisinya dengan tempoh yang tertentu. Maka bersabarlah dan berharaplah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dekat sini? Kalau kita tengok, boleh tak kepada orang yang tengah sedih untuk kita sebut sabar? Boleh. Bahkan Nabi SAW suruh cakap pada orang yang tengah kesedihan, sebut sabar. Boleh sebut sabar. Jangan terpengaruh dengan ada setengah-setengah yang action konon-kononnya hebat dari segi psikologi, apa psikiatri dan sebagainya, mengatakan kalau orang sedih jangan sebut sabar. Siapa kata? Nabi SAW jauh lebih hebat dari segi psikologi. Nabi SAW sendiri sebut fal tasbir. Sebut pada dia maka bersabarlah. Suruh dia bersabar. Suruh dia bersabar. Wal tahtasib, dan mengharapkanlah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, tapi orang tengah sedih, kita sebut sabar, kadang kena maki balik. Kau cakap senanglah, aku yang kematian ni, ada kematian dalam keluarga, kan? Kita kena sabarlah. Terima je lah, kan? Dan orang tu tengah sedih, nak buat macam mana? Tapi perkataan sabar ni dia ada dia punya power, kan? Mungkin waktu tu dia melenting, tapi kejap lagi dia akan cool. Kejap lagi dia akan cool dengan perkataan sabar tadi. Dia ada efek dia, walaupun efek dia tak terus. Efek dia yang terus tu buruk. Side effect, orang kata macam kena vaksin. Kan? Mula-mula side effect dia buruk, tapi efek dia yang jangka panjang bagus. Contohnya. So, efek yang sekejap tu kadang-kadang negatif lah. Kadang-kadang ada setengah terima dengan positif. Ada setengah terima dengan negatif. Kan? Sabar. Apa sabar-sabar? Sabar. Kau cakap senang lah. Okay. Ada yang sabar, terima kasih. Okay. So, lain orang lain dia punya penerimaan dia. Tapi dari segi jangka panjang, benda tu positif. Benda tu baik. Kan? Perkataan sabar ni memberikan kesan yang cukup baik. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. So, mengajak orang untuk bersabar ni adalah satu sunnah yang tak patut ditinggalkan hanya semata-mata kerana ada setengah orang kata tak payah. Kan? Jadi kena jaga-jagalah. Kita ucapkan fal tasbir ataupun bersabarlah, dalam bahasa Melayu pun tak apa kan. Kita sebutlah bersabarlah, sabarlah. Mudah-mudahan dapat pahala banyak, kan. Okey. Allah Taala punya semuanya. Allah ambil. Allah ambil. Yang Allah bagi, kan. Allah bagi pun itu semua Allah Taala punya juga. Macam tu. Kak Linda kata, Ustaz, lagi kita cakap sabar, lagi dia menangis. Betul, tak ada masalah. Menangis tak ada masalah. Nabi pun menangis. Kan? Nabi SAW pun menangis. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi perkataan sabar tu, dari segi tempoh panjangnya, baik untuk dia. Betul lah, waktu kita cakap tu dia menangis. Menangis ni bagus. Kan? Bagus dia luahkan. Dia keluarkan emosi dia tu. Bagus. Bukan benda negatif dia nangis. Nangis baguslah. Tak ada masalah. Tapi dari segi jangka panjang masuk dalam hati dia. Ramai yang cakap sabar pada dia, masuk dalam hati dia untuk bersabar. Kan? Dan itu yang kita nak dari segi jangka panjang. Ustaz, boleh tak kita ucapkan semoga Allah memberi kesembuhan sahabat kita non-Muslim daripada COVID-19? Boleh, tak ada masalah. Kan? Sahabat kita yang sakit, bukan masalah COVID-19 je, apa-apa sakit pun. Dia kena sakit jantung, dia kena darah tinggi, dia apa, contohnya kita pergi lawat dia ke hospital. Kita kata, moga-moga Allah sembuhkan kau. Tak ada masalah. Kan? Ataupun get well soon, kan? GWS orang sekarang sebut. So GWS bro. GWS dia senang betul orang sekarang. Jadi
moga cepat sembuh, boleh, tak ada masalah. Get well soon, boleh, tak ada masalah. Bahkan doa pada Allah Ta'ala pun boleh. Ya Allah, moga-moga ya Allah kau kau sihat, ya Allah kau sembuhkanlah kawan aku ni. Bahkan kan dalam hadis ada sebut tentang sahabat Nabi SAW, yang beberapa orang sahabat yang pergi dekat satu tempat, satu kaum, satu orang badui, satu perkemahan badui tu, yang ketua dia orang kena sengat dengan binatang berbisa kan. Lalu mereka minta kepada para sahabat ni yang membaca-bacakan sesuatu kepada si ketua, lalu dibacakan Al-Fatihah, akhirnya ketua tu sembuh. Ni pernah kita baca hadis ni dulu. Jadi ketua tu sembuh, lepas tu dia orang pun bagi ikan kan kepada para sahabat tu. Senang ceritanya, Nabi SAW puji, Nabi SAW tak ada pula marah dia orang. Bahkan cuma Nabi tanya je lah, macam mana kau tahu kan memang Fatihah ni bagus. Bacakan Fatihah pun boleh kepada orang kafir. Bacakan Fatihah pun tak apa. Kita baca-baca, manalah tahu berkat kita baca tu dapat hidayah dia, masuk Islam kan. Saya mengajar dekat dengan Batu Cave, ada satu surau Jumaat. Satu hari tu, waktu tu baru lepas Taipusam, ada satu orang Hindu ni datang hari Rabu. Saya mengajar tu hari Rabu. So ada seorang Hindu ni datang, dia kata, tuan, ada tak tu air baca Yasin? Air Yasin dia minta kan, air Yasin. Kita pun tengok atas bawah, biar betul dia ni nak minta air Yasin kan. Kita tanya kenapa kan? Dia kata sebab family dia tu, dia kata ada masuk tu tamu keluar tu. Masuk apa tamu keluar tu, dia kata waktu Taipusam baru ni, dia kata Taipusam baru ni, dia kata tu hantu masuk tamu keluar, kata daripada badan keluarga dia. Ada salah seorang ahli keluarga dia, jadi nak minta air Yasin lah, dia kata. Pandai pula cari air Yasin kan. Kita pun jawab, boleh datang besok hari Khamis malam Jumaat, orang surau baca Yasin kan. Besok malam kau datang, kau ambil air tu, boleh, tak ada masalah, ambil air Yasin, kita doakan sekali. Jadi pesan kepada ahli surau, kata baca Yasin ni mudah-mudahan jin tu keluar daripada daripada badan keluarga dia ni, dan juga moga-moga satu keluarga tu semua dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita doakan, tak ada masalah, doakan untuk orang bukan Islam. Ini sangat penting pun. Ini adalah salah satu peranan kita sebenarnya sebagai kawan yang baik, jiran yang baik, komuniti yang baik. Salah satunya adalah mendoakan hidayah untuk orang bukan Islam. Ini adalah peranan kita kan. Ustaz, antara sabar dan redha, kadang-kadang dah bersabar tapi susah untuk redha, apa yang berlaku? Macam mana tu Ustaz? Kadang-kadang sabar dia dah boleh tenang kan, tetapi redha dalam hati tu tak dapat lagi. Maknanya masih lagi membentak, masih lagi tak boleh menerima takdir yang Allah SWT dah tetapkan. Yang ini dia memerlukan kepada latihan. Dia latihan dari sudut kita ajar diri kita selalu untuk ingat bahawasanya semua yang Allah Ta'ala bagi dan ambil, semua Allah Ta'ala punya. Allah berhak. Yang keduanya, Allah tentukan yang terbaik. Dan yang ketiganya, kita doakan, ya Allah, ridhakan aku. Allahumma raddini bi qadaik. Ya Allah, ridhakan aku dengan ketentuanmu. Wa barikli, dan kau berkati aku pada ketentuanmu, pada takdirmu. Kau berkati aku pada takdirmu, sehingga aku tak suka mencepatkan apa yang kau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau cepatkan. Allah Ta'ala dah cepatkan sesuatu yang kita rasa macam cepat. Kenapa mak aku Allah Ta'ala ambil cepat sangat kan? Kenapa tak ambil lambat lagi macam orang lain? Contohnya, ibu saya, Allah yarham, ibu saya meninggal dunia, umur beliau waktu tu baru 54 tahun. 54 kan? Kalau umur kerja-kerjaan belum pencen pun lagi. Umur 54 tahun meninggal dunia. Ada tak rasa kan, kalau mak aku masih hidup lagi sekarang, umur dia berapa dah? Kalau mak aku ada kan bagus, kalau ada gini-gini, okey. Kalau rasa rindu, tak ada masalah. Rindu tu normal. Tapi jangan sampai membantah takdir. Jangan sampai membentak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa, ya Allah, jadikan aku redha sampai aku tak suka menyegerakan apa yang kau lambatkan dan melambatkan apa yang kau dah segerakan. Dah segera, Allah Ta'ala dah segerakan. Itulah yang terbaik. Kita tahu Allah Ta'ala yang tahu paling baik. Allah Ta'ala yang tahu terbaik untuk kita. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Bukan kita. Kita jahil. Kita tak tahu pun sebenarnya.
Jadi ini antara perkara yang memang yang kena didik hati kita selalu. Yang selalu kita kena ingatkan diri kita. Salah satunya juga adalah zikir-zikir yang kita baca. Zikir-zikir yang kita baca. Kita baca hasbi rabbi jallallah, kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini semua adalah zikir-zikir yang membantu kekuatan diri kita untuk jadikan kita redha. Kan? Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha dengan Allah sebagai Tuhan. Tuhan dekat sini bukan saja Tuhan yang kita sembah dalam sembahyang, tapi Tuhan yang mentadbir segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Aku redha Allah sebagai Rabb aku. Segala-galanya yang aku sembah atas waktu aku sujud atas jadah adalah Allah, yang aku sujud padanya adalah Allah, yang menentukan segala-galanya pun aku redha adalah Allah Taala. Itu maksud raditu billahi rabba. Jadi perkataan raditu billahi rabba ni pun powerful sebenarnya. Ingatkan betul-betul supaya kita redha. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan mereka yang redha. Okey. Cantik doa ustaz tu. Doa tu ustaz, boleh bagi kami doa tu? InsyaAllah. Nanti ingatkan saya, minta sahabat-sahabat yang ada nombor saya ke ataupun yang boleh PM kat saya, tolong ingatkan untuk saya, tolong tuliskan doa tersebut, insya-Allah. Wallahu alam. Cukup setakat tu untuk pagi ni. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah Kota Damansara pun dah keluarlah daripada PKPD kan. Dah diumumkan semalam oleh pihak kerajaan kan. PKPD dah selesai di sana. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkanlah kita semua daripada wabak ini, dan begitu jugalah keluarga kita, orang yang kita sayang, dan moga-moga Allah angkatlah semua wabak ini daripada atas muka bumi ni. Allahumma amin. Dan doakan juga ni dalam tempoh 3-4 hari ni, hari-hari yang berbaki dalam bulan Zulhijjah. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kan. Sampai Selasa ni semua waktu-waktu yang mulia, banyakkan amal ibadat. Jangan lupa puasa pada hari Isnin ni. Puasa hari Isnin, puasa Arafah. Puasa sunat Arafah adalah puasa sunat paling mulia dalam setahun. Kemudiannya satu lagi adalah bermula lepas subuh hari Isnin ni, dah bermulalah sunat untuk kita melafazkan takbir selepas solat. Takbir setiap kali selepas solat. Bermula daripada subuh hari Isnin, iaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Mula daripada subuh 9 Zulhijjah, kita dah disunatkan untuk takbir lepas setiap kali solat, sampailah hari Isnin, Selasa, Raya, Rabu, Khamis, Jumaat, sampai asar Jumaat. So the whole week tu, Isnin sampai Jumaat, setiap kali lepas sembahyang kita akan baca takbir. Kita akan bertakbir. Mula hari Isnin lepas subuh. Okey. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلينا على النبي الهادي الأمين
الحسن قد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت حبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي مهتاها أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت لفرش ورود الحب وازرعها في الروح ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله ده العشق فيك يا بي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت النبي قد الحسن قد الحسين